Atau yang di-Pertua, kedua isu-isu kebajikan veteran ATM. Secara asasnya, isu-isu berkaitan dengan kebajikan veteran ATM telah dibangkitkan oleh YB Keterih, YB Tawau, YB Tangga Batu dan juga YB Lumut. Secara rumusannya, isu-isu ini boleh dipecahkan kepada beberapa perkara. Pertama, kajian pelarasan pencen pesara ATM. Atau yang di-Pertua, kerajaan kini sedang melaksanakan kajian penambahbaikan sistem saraan perkhidmatan awam. Kajian penambahbaikan ini turut melibatkan skim perkhidmatan ATM yang dijangka akan dimuktamadkan dan dibentangkan pada suku kedua tahun 2024 semasa mesyuarat Jemaah Menteri. Pada masa yang sama, Kementerian Pertahanan sedang berhadapan dengan tuntutan kes saman berkaitan pelarasan pencen kepada pesara ATM yang menamatkan perkhidmatan sebelum tahun 2013. Sekumpulan veteran ATM telah memfailkan satu saman pemula ke atas kerajaan pada 17 November 2022 dan Mahkamah Tinggi pada 5 Februari 2024 yang lalu telah membenarkan saman pemula tersebut dan memihak kepada plaintiff. Pihak kerajaan melalui Jabatan Peguam Negara telah memfailkan notis rayuan pada 9 Februari 2024 dan pengurusan kes telah ditetapkan oleh Mahkamah pada 9 Mei 2024. Oleh yang demikian, pihak kementerian mengambil pendirian untuk tidak mengulas secara terus isu ini memandangkan kes saman tersebut masih aktif dan sedang dalam perbicaraan. Tetapi yang pasti saya memberi jaminan bahawa pihak kerajaan akan berlaku adil pada semua pihak. Yang Berhormat Menteri. Terima kasih. Yang Berhormat Menteri, terima kasih kepada Datuk Speaker. Sekarang ini berulang balik. Kes mahkamah, kajian, itu alasan dah lama. Saya dah bagi tahu masa pembahasan hari itu dan juga bulan Oktober hari itu, saya bagi tahu dah. Mengikut Perlembagaan Persekutuan, mengikut Akta Angkatan Tentera 1972 yang mana jelas Mindef kena bayar, kena buat pelarasan pencen. Tetapi yang saya tak fahamnya, hari itu keputusan Mahkamah Tinggi menyatakan negligent ataupun kecuaian Majlis Angkatan Tentera. Kita tak boleh samakan Angkatan Tentera dengan pengendalian awam yang lain. Cuba tengok betul-betul Perlembagaan Persekutuan perkara 132. Armed Forces atas sekali, ATM atas sekali. Siapa yang mengendalikan pentadbiran? Majlis Angkatan Tentera. Gaji ke apa ke semua Majlis Angkatan Tentera. Lepas tu kehakiman. Siapa suruhnya je kehakiman. Kemudian JPA ni tak terlibat langsung. Tengok. Kalau tak silap saya 139 Perlembagaan Persekutuan. Jelas. Jadi kenapa yang kita susah sangat lepas mahkamah, nak appeal buat apa? Pasal benda tu benda jelas. Itu hak veteran. Satu lagi, veteran ni sekarang ni dah berumur, dah sayup dah umur. Dah senja dah. Veteran ni lagi 10 tahun dah tak ada. Mati dah. Jadi apa yang nak tunggu ni, nak pergi nak appeal buat apa? Sedangkan dah jelas mengikut peraturan atau mengikut perundangan kena bayar. Jadi saya mohon sangatlah Yang Berhormat Menteri, mohonlah jangan jadi menteri-menteri macam dulu. Tolonglah Menteri. Kalau tak boleh secara, saya tahu masalah kengkangan duit ke apa semua, kita buat ansur-ansur. Jangan sampai dia mati baru kita nak buat. Tak guna dah. Tak ada guna. Jadi saya minta sangat Menteri, tolonglah Menteri. Saya merayu ni. Walaupun saya nampak bodoh merayu, tetapi demi veteran-veteran saya ni, jadi tolonglah Menteri, selesaikan masalah ini segera. Yang lain saya tak penting. Saya nak itu saja. Sebab saya dah minta itu pasal elang, pasal apa semua. Tapi selesai yang ni. Kesian dia ni.
B40 98%. Macam mana nak hidup di Malaysia ni? Tolonglah. Saya minta menteri, tak payahlah buat appeal ke apa ke semua. Bagi tahulah AG, tak payah appeal. Buat apa nak appeal? Benda tu hak dia. Bayar sajalah, bukan banyak pun. Bukan banyak. Bukan banyak. Betul tak? Tengok kawan-kawan saya belah sana pun tengok sokong saya. Saya sokong, jangan ikut menteri-menteri Perikatan Nasional. Saya sokong. Tolong dah. So, Angkat jahat ni. Ya Muhammad. Jurutung, jangan cakap macam tu. Puasa kita puasa. Okey. So jadi saya minta sangat-sangatlah menteri, tolonglah. Dia orang dengar ni, saya dah WhatsApp semua dah kepada veteran. Dengar betul-betul apa saya nak cakap hari ni. Please. Itu saja menteri. Terima kasih banyak. Ya Muhammad Menteri, boleh saya mencelah? Baik. Terima kasih ya Muhammad Menteri dan Tuan Ibu Ketua. Terima kasih Ketereh. Bersangkut paut dengan Ketereh ya, berkenaan dengan veteran kita. Dan kalau cakap tentang veteran, kita tidak boleh lari daripada persoalan LTAT dan Bosted yang sedang hangat diperkatakan pada hari ini. Umum diketahui bukan salah Yang Berhormat Menteri. Ini isu legacy. Tapi Yang Berhormat Menteri, bila mana berlaku peletakan jawatan orang-orang penting dalam Bosted baru-baru ini, pasaran dan juga masyarakat bertanya apa sudah jadi dengan pelan penstrukturan Bosted di bawah menteri yang baru. Jadi kami ada banyak persoalan lah. Bagaimana? Apakah perancangan yang dibuat oleh mantan menteri, yakni sekarang ni Menteri Luar yang juga timbalan Presiden UMNO, bakal diteruskan oleh Muhammad Menteri? Ataupun apakah menteri ada perancangan baru yang ingin mengekalkan Bosted? Walaupun sebenarnya yang kami difahamkan, Bosted hendaklah dipisahkan daripada LTAT kerana LTAT mendapat kesan yang cukup besar daripada kerugian Bosted. Kalau pada Tanah Merah kata LCS tu cancel, Bosted minta maaf, bukan syarikat tu, tapi salah guna kuasa, salah ketirisan yang berlaku dulu oleh menteri-menteri UMNO dulu. Menteri-menteri UMNO dulu ya, Jurutong, adalah lebih berbahaya, cancel kepada veteran kita. Jadi saya nak tanya kepada menteri, apa sebenarnya jalan keluar yang Muhammad Menteri nak buat pada LTAT dan Bosted kita ni? Ya, terima kasihlah kepada dua-dua ahli yang berhormat. Saya jawab dulu mengenai veteran. Yang Berhormat Menteri, masih perlu masa tambahan? 5 minit. Tak boleh 5 minit. Isu pertahanan negara 10 minit. Saya minta 30 minit lagi, Speaker. Okey, Yang Berhormat Datuk, Yang Berhormat Tuan Yang Dipertua, Puan Yang Dipertua, mengenai soal sama ada Majlis Angkatan Tentera tertakluk kepada arahan Perkeliling JPA dan sebagainya yang menjadi asas kepada hujah yang dibuat oleh Yang Berhormat Ketereh. Kita telah dapatkan pandangan daripada Jabatan Peguam Negara. Kita Parlimen ni memang tempat untuk kita mempunyai pandangan-pandangan berbeza. Apa pun hasil pertentangan pandangan, kita berpandukan kepada perlembagaan dan undang-undang yang kita sama-sama buat dalam Dewan Yang Mulia ini. Jadi atas sebab itulah kita tak boleh lari daripada hakikat itu. Sama soal kita nak main galeri di luar itu saya serah pada Yang Berhormat. Tapi dari segi tafsiran undang-undang, sama ada hujah Yang Berhormat, Majlis Angkatan Tentera tak perlu dengar arahan-arahan dan perkeliling daripada JPA. Pandangan daripada Jabatan Peguam Negara menyatakan bahawa Majlis Angkatan Tentera tertakluk kepada arahan perkeliling atau apa-apa dasar berkenaan dengan perkhidmatan awam yang dikeluarkan agensi pusat seperti JPA dan perbendaharaan dari semasa ke semasa. Ini kerana pertama ada beberapa asas di bawah perkara 1321 Perlembagaan Persekutuan. ATM merupakan sebahagian daripada perkhidmatan awam, dan di bawah perkara 1322A Perlembagaan, anggota perkhidmatan awam memegang jawatan selama diperkenan oleh Yang di-Pertuan Agong. Semua perkhidmatan awam adalah tertakluk kepada undang-undang dan pelbagai perkeliling arahan yang dikeluarkan oleh kerajaan. Perkara 133 Perlembagaan dan juga beberapa kes seperti pengarah pelajaran wilayah persekutuan and others lawan Lut Ting Yi dan sebagainya. Kedua, berhubung dengan persepsi
bahawa Majlis Angkatan Tentera mempunyai kuasa mutlak memandangkan majlis di bawah kuasa am yang di-Pertuan Agong. Jabatan Peguam Negara berpendapat bahawa persepsi tersebut adalah tidak tepat. Ini kerana kuasa yang di-Pertuan Agong di bawah perkara 41 hendaklah dibaca secara harmoni dengan perkara 132/1 Perlembagaan Persekutuan yang juga telah ditafsirkan oleh Mahkamah Persekutuan dalam kes Dana Harta Urus Sendirian Berhad melawan Kekatung Sendirian Berhad. Dan begitu juga semua peruntukan dalam Perlembagaan Persekutuan, sama ada yang berhormat gunakan perkara 41 dan 137 bersama-sama dengan soal perkara 132, semua peruntukan dalam Perlembagaan Persekutuan mempunyai kedudukan yang sama dan perlu diberi kesan sewajarnya. Jadi atas asas itu rayuan telah dibuat dan kita tunggulah keputusan mahkamah untuk tentukan supaya secara muktamad pada akhirnya sama ada apa yang diminta untuk kita menyelaras itu dapat dilakukan ataupun tidak. Dia bagi saya mencelah macam ni Menteri. Jadi apa-apa saja pun maknanya kita terpakluk pada undang-undang. Okey, tetapi soalnya sekarang kebajikan mereka ni dah tua-tua. Bukan banyak pun kerajaan nak habis. Kalau nak banding dengan LCS tu jauh lah. LCS tu dah makan duit rakyat banyak. Tetapi yang ni orang dah orang kata lagi 10 tahun dah tak ada dah. Jadi boleh tak kita bagi chance lah sikit kepada veteran ni. Bagilah dia berjuang lama. Dalam geruk tu pulaknya 1786 cacat anggota. Tak boleh ke kita bayar sikit-sikit dulu? Bagilah kat veteran yang merasa benda tu. Kalau yang berhormat pergi jumpa veteran lah, yang tua-tua ni, kalau pergi kawasan saya ke, saya akan tunjuk macam mana seksanya mereka hidup. Jadi saya harap benar-benar lah bincanglah balik dengan AG ke, siapa ke. Tak payahlah nak appeal buat apa. Sekarang ni kita bayar ikut kemampuan kita. Setakat yang kerajaan mampu macam mana. Buat slow-slow. Kesianlah ke veteran ni. Saya tahu kalau nak ikut undang-undang ni tak menang kita. Kerajaan yang menang. Macam-macam dia boleh buat. Tetapi saya mohon sebagai veteran Angkatan Tentera, bekas veteran 40 tahun dengan tentera, berkhidmat untuk negara. Saya mohon untuk yang Pak Menteri yang saya hormati dalam Dewan ni, tolonglah saya pada kali ni. Kalau tidak, kalau saya mati sekarang ni, mata saya tak pejam rapat. Saya tak ada masa dah. Lagi 3 tahun lagi 3 tahun saya tak ada. Suara ni dah tak ada dah. Suara ni tak ada. Tolonglah Menteri. Yang itu Menteri saja. menyokong YB Ketere lah. Tentera ni, kerjaya tentera tak sama dengan orang awam. Saya masa tinggal sikit. Kita dah itu. Jadi kita takkan ke Sebab mana-mana. tentera ni mereka bekerja 24 jam, standby 4 jam. Awam tidak. Jadi saya fikir betul lah, kesian lah atas perhatian. Terima kasih. Ya, kita bukan soal kalau bawa mahkamah kerajaan akan menang. Banyak kes juga mahkamah kerajaan tak menang. Pertama. Kedua, mahkamah dan kerajaan dua perkara yang berasing. Mahkamah adalah bebas daripada kerajaan. Atas sebab itulah kita minta mahkamah supaya secara muktamad, supaya lain kali dalam Dewan yang berhormat tak payah bercakap dengan suara dan nada yang tinggi sebagainya, kerana kita dah muktamadkan soal ni dan kita harap apa pula nada-nada tinggi ni. Jangan cakap macam gitulah. Jangan cakap macam gitulah. Please lah. Saya cuma nak minta rayuan saja. Dengan nada tu apa salahnya? Yang berhormat Ketere sila duduk. Itu sebabnya saya berkata begitu, sebab kita nak muktamadkan. Jadi atas sebab itulah kita pilih mahkamah sebagai badan yang bebas.